cikgu akan terangkan tentang kemahiran proses sains yang seterusnya, iaitu berkomunikasi. Apa itu berkomunikasi? Berkomunikasi ialah satu kemahiran kemahiran proses sains yang memerlukan murid untuk menyatakan maklumat yang dikumpul dalam bentuk jadual, graf, iaitu carta palang ataupun dalam bentuk lakaran. Okey. Murid juga boleh menukarkan jadual ke dalam bentuk graf, iaitu carta palang, ataupun menukarkan graf ke dalam bentuk jadual. Okey, sebagai contoh, catatkan maklumat yang dikumpul dalam bentuk jadual ataupun daripada jadual yang dihasilkan boleh juga tukar ke dalam bentuk carta palang. Okey, dan satu lagi kemahiran dalam berkomunikasi juga adalah melakar, iaitu melakar dan juga melabel. Jadi lakar ni bukan lukis, maksudnya kita lakar yang tak semestinya cantik tapi kita boleh faham. Okey, dan yang penting kena label. Okey, sebagai contoh, okey, Isaac melakukan uji kaji untuk mengkaji perubahan suhu air panas berdasarkan masa. Okey, jadi di bawah adalah data yang diperhatikan. Okey, diberi data dalam bentuk belum lagi dimasukkan dalam jadual, tapi dalam bentuk data, dalam bentuk perkataan lah, dalam bentuk ayat. Okey, suhu air awal ialah 100 darjah Celsius. Suhu air pada minit ke-10 ialah 95 darjah Celsius. Suhu air pada minit ke-20 ialah 90 darjah Celsius. Suhu air pada minit ke-30 ialah 85 darjah Celsius. Jadi pertama sekali kita nak buat jadual, kita kena tahu apa yang diperhatikan. Kat sini apa yang diperhatikan? Kita perhatikan suhu air ke kita perhatikan dia punya masa? Okey, kita perhatikan dia punya suhu air. Okey, kalau minit ke-10 berapa suhu air. Jadi kita tengok bukan masa dia, kita tengok minit dia. Kita tengok dia punya suhu. Okey, jadi kat situ kita akan boleh buat dari data yang dikumpul, tukar data tersebut dalam bentuk jadual. Okey, jadual macam inilah, ada dua. Yang pertama jadualnya dalam keadaan melintang. Okey, yang kita mesti tahu kat situ, yang pertama adalah masa. Okey, dia dah dalam keputusan tadi memang dia dah beri masa masa awal. Okey, masa minit yang ke-10, minit ke-20 dan minit ke-30. Kemudian kita tulis yang biasa, yang pertama, yang bahagian atas kita ambil pemboleh ubah di manipulasi. Okey, itu akan diajar dalam kelas yang akan datang. Okey, untuk yang kedua, bahagian yang kedua, okey, row yang kedua ialah suhu air. Jadi kita cuma masukkan data yang diberilah. Kalau yang suhu air awal maksudnya yang minit yang mula-mula sekali. Okey, suhu air ialah 100. Kemudian minit ke-10 suhu air dia 95. Minit ke-20 suhu air dia 90. Minit yang ke-30 suhu air dia 85. Jadi kat sini kita boleh perhatikan bahawa masa meningkat sebanyak 10 dan suhu air pula menurun sebanyak 5 darjah. Setiap 10 minit dia turun 5 darjah. Okey, jadi daripada jadual ni ada satu lagi bentuk jadual. Selain daripada jadual yang melintang, ada jadual yang menegak. Okey, macam tu. Jadi benda yang sama, pertama mesti masa, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi. Kemudian yang row yang kolom yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas, iaitu suhu air. Jadi kita cuma tukar je, kalau perhatikan sama je. Okey, cuma ni dalam keadaan menegak, yang atas dalam keadaan melintang. Okey, yang ke atas melintang, yang bawah ni dalam keadaan menegak. Okey, daripada jadual yang dihasilkan tadi, tukarkan ke bentuk carta palang. Okey, carta palang. Jadi pertama ni kita kena apa ni, jadual ni. Jadual untuk melukis carta palang penting, kita mesti kena ada jadual. Kalau kita tak ada jadual, bukan tak boleh, tapi susah sikit kita nak nampak. Okey,
Pastikan jarak di antara senggatan adalah sama. Pilih julat nombor yang mudah, contohnya CV2, CV4, CV5 atau 10. Dalam contoh di atas, julat yang dipilih adalah CV10, 10, 10 lah. Sebab tu pentingnya kita hafal CV. Okey, jadi ini membantu untuk kita membuat carta kita. Okey, cara pertama, buatkan satu garis melintang, kemudian satu lagi garis yang menegak. Okey, yang pertemuan antara yang menegak dan melintang ni, okey, biasanya kita akan letak dia sebagai sifar. Okey, kemudian kita buat apa? Kita buat senggatan. Okey, pastikan senggatan ni yang kita panggil senggatan ni. Yang pertama, yang kedua ni, yang garis-garis kecil ni kita panggil senggatan. Okey. Pastikan jarak di antara senggatan-senggatan ni sama. Okey, kalau kita buat 1 cm, yang ni pun 1 cm, antara yang kedua pun 1 cm, yang ni pun 1 cm. Okey. Kemudian kita letakkan dia punya ni lah, apa kita kata, masa. Jadi biasanya yang melintang ni biasanya untuk yang pertama pun boleh ubah dimanipulasi. Okey, biasanya kita akan letak masa lah. Okey, masa kat sini 0, 10, 20, 30. Jadi kita letaklah 0 atau sifar 10, 20 dan 30. Kemudian okey, kita letak dia punya untuk ni untuk yang menegak pula. Yang menegak, okey, biasa pun boleh ubah bergerak balas, iaitu suhu air. Jadi kita ni yang kita penting ni, kita nak kena tahu berapa senggatan yang kita perlu letak. Sebab nombor kat sini tak sama, tapi kita boleh nampak. Ni lebih kurang macam CV5, 85, 90, 95, 100, CV5. Tapi kalau kita nak buat sampai CV, kita nak guna CV5 daripada 0 sampai 100, daripada sifar ni sampai 100. Jadi graf kita akan jadi panjang sangat. Okey. Jadi cikgu ambil keputusan, cikgu buat 10, 10. Kalau kita nak buat 20, 20, sini 20, 40, 60, 80 pun boleh. Cumanya sebab kita nak tunjukkan perbezaan antara 100 hingga 85 tu adalah beza. Kalau kita buat 20, dia punya perbezaan tu kecil, kita tak nampak. Kita boleh lukis ataupun lakarkan kita punya graf palang. Okey, yang ni. Jadi soalan pertama 100. Kita gunakan pembaris ya. Okey, kemudian pada menjadikan 10, 95. Okey, kalau pastikan kat sini kena letak pembaris tu betul-betul. Okey, sebab tu kita cikgu gunakan 10, 10. Kalau cikgu gunakan yang 20 tadi, kita tak nampak jarak dia kecil. Dia antara beza antara yang pertama dan yang kedua ni kecil. Okey, kemudian 20, 90 lah dia punya suhu air. Kemudian pada minit yang ke-30 adalah 85. Okey. Sila gunakan pembaris untuk melukis carta palang. Okey, ni memang kalau melukis carta palang memang wajiblah guna pembaris, sebab kita mesti garis lurus ya antara paksi X, paksi Y dan juga kita punya yang palang-palang ni. Okey. Jadi kita kena gunakan pembaris. Okey, salah satu kemahiran proses sains berkomunikasi lagi satu ialah melakar. Apa dia melakar? Melakar memerlukan murid untuk melakar dan melabel apa yang dilakar. Kalau dia dah lakar, contoh dia lakar bahagian tumbuhan, dia kena label lah. Bahagian tumbuhan tu apa? Kalau dia lakar cara untuk apa, menghasilkan dough ke, dia kena label lah. Okey. Contoh, melakar ikan dan mesti melabelkan bahagian ikan tersebut. Okey, jadi pertama kita lakar ikan. Okey, contohlah ikan apa-apa pun, janji dia kata ikan. Okey, kemudian kita kena label. Okey, labelkan sirip dia. Okey, masa melabel juga perlu menggunakan pembaris. Dan label tidak boleh bersilang. Contoh bersilang tu macam mana? Contoh, ni sirip, dia awak garis ke bawah macam ni. Okey, betul, awak pun tulis sirip. Yang ni bahagian mulut awak garis ke atas. Okey, awak pun tulis mulut. Macam tu. Maksudnya dia tak boleh bersilang. Jadi kalau dia lurus je, kena guna pembaris, garis dia lurus. Okey, insang. Okey.
Seterusnya sisik, ekor, dan yang penting mesti label ikan, tajuk dia. Dia bagi tahulah ni haiwan apa. Kalau dia tak label, kadang-kadang ada murid lukis kucing tapi dia kata kambing, macam tu kan. Jadi kita kena label lah. Label tu penting untuk menunjukkan apa yang awak lukis. Okey. Gunakan pembaris untuk melabel. Okey, jadi penting gunakan pembaris untuk melabel. Okey, contoh lagi. Lakarkan pokok tomato dan labelkan. Okey, pertama, lakarlah pokok tomato. Tak semestinya macam ni. Ini cikgu ambil contoh daripada internet je. Jadi awak lukislah daun biasa ke macam tu, buah. Yang penting buah tomato lah. Jangan lukis pokok tomato tapi buah cili pula. Okey. Tapi mungkin ni boleh jadi buah cili pula. Tapi kalau awak lukis durian memang pelik lah. Okey. Kemudian labelkan pucuk, daun, buah, batang. Okey. Pastikan untuk menulis tajuk bagi lakaran yang dibuat. Okey, tulis tajuk pokok tomato. Okey, contoh lagi. Lakar cara untuk membaca isi padu air dalam silinder penyukat. Okey, lukis silinder penyukat. Lepas tu lukiskan mata A, B, C ni. Okey, kemudian kena bagi tahu yang mana satu betul, yang mana satu salah. Contohlah. Contoh tu. Yang A salah, B betul, C salah. Okey, kemudian tajuk dia, cara membaca isi padu cecair. Okey, cara membaca isi padu cecair mestilah paras mata sama dengan meniskus air. Okey. Latihan. Hazim menjalankan satu uji kaji untuk melihat perkembangan anak pokok cili dengan melihat bilangan daun berdasarkan bilangan hari. Okey, dia nak tengok bilangan daun berdasarkan bilangan hari. Kalau hari pertama berapa daun, dia contohlah. Okey, keputusan dicatatkan seperti di bawah. Okey, hari pertama ada 3 helai je daun. Hari ke-10 ini bukan anak benih, ini anak pokok. Anak pokok maksudnya dia dah tumbuh, dia jadi anak lah, bukannya daripada benih yang pada biji cili tu. Okey. Kemudian hari ke-10 ada 5 helai daun, hari ke-20 7 helai, hari ke-30 9 helai daun. Jadi berdasarkan keputusan di sebelah, nyatakan keputusan dalam bentuk jadual. Okey, dia nak dalam bentuk jadual. Kemudian lukiskan carta palang bagi perkembangan anak pokok cili. Okey, jadi pertama kita kena perhatikan, tahu apa yang diperhatikan. Kita perhatikan hari ke kita perhatikan bilangan daun. Okey, kita perhatikan bilangan daun. Jadi bilangan daun akan menjadi pemboleh ubah bergerak balas, manakala bilangan hari akan jadi pemboleh ubah dimanipulasi. Manipulasi biasanya pertama, yang kedua pemboleh ubah ke bergerak balas. Okey, buat jadual. Okey, tengok kat sini. Masa maksudnya kolom yang pertama ni, masa ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi, yang ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Biasa macam tu. Okey, daripada sini perhatikan pula bilangan daun ni. 3, 5, 7, 9. Kita nak letak sifir berapa? Sifir 1 boleh, tak ada masalah. Okey, 1 kita kira lah sampai 10. Okey, kemudian teruskan buat jadual. Okey, sifir 1 kat sini. 0, 1, 2 sampai 10 bilangan daun. Okey, kemudian ini adalah hari pertama, hari ke-10, hari ke-20, hari ke-30. Okey, jadi pastikan label ni. Okey, dia punya boleh ubah bilangan daun dan juga masa. Kemudian gariskan je, guna pembaris untuk membuat carta palang. Okey, lakarkan dan labelkan bahagian tumbuhan. Okey, jadi tumbuhan tadilah, pokok cili tadi. Okey, ni contohlah, dah banyak dah buah dia. Okey, jadi terus labelkan pucuk. Okey, ada lagi buah cili. Awak tak, kalau letak buah pun tak apa, kalau letak cili pun tak apa. Okey, kemudian batang, akar, bunga dan daun. Okey, apa tertinggal? Pokok cili. Okey.